terima kasih diucapkan kepada kita punya host hari ini yang dah memperkenalkan sedikit sebanyak kan kita punya program kita pada pagi ini. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, sebelum kita menjemput kita punya panelis pada hari ini, izinkan saya untuk saya perkenalkan sedikit kita punya panelis pada hari ini. Beliau merupakan Puan Mardia Johari, merupakan seorang peguam bela dan peguam cara serta peguam syar'i di Tentuan Mar Johari dan Co. Okey, Puan Mardia ni dia dah ada dia punya firma sendiri. So kalau nanti lepas ni kalau perlukan bantuan dan sebagainya, bolehlah terus kontak Puan Mardia. Okey, beliau juga merupakan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Bantuan Guaman dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ataupun kita kenali sebagai YBGK serta Jawatan Kuasa Syariah dan Undang-Undang Keluarga Badan Peguam Negeri Kedah. Dia ni bukannya orang yang calang-calang lah nak kata pada hari ni. So boleh share banyak-banyak sebanyak mungkin supaya apa kepuasan yang diberikan oleh kita punya penelis tadi sampai kepada orang lain juga. Okey, dan beliau punya minat yang sangat mendalam terhadap hak asasi manusia, terutamanya hak asasi wanita dan kanak-kanak. Beliau juga seorang yang sangat aktif lah melibatkan diri dalam lapangan hak asasi melalui pertubuhan, advokasi dan hak asasi wanita antarabangsa Malaysia ataupun kita kenali sebagai iAware yang kerjasama pada hari inilah, dan yang boleh tonton juga kan daripada iAware, Amirah Malaysia dan juga daripada Momo Buku. Okey, baik. Dan seterusnya, tulisan beliau sebagai ketua kluster Undang-Undang iAware pernah tular dulu dalam menyanggah suhakam berkenaan dengan isu pengiktirafan gender ketiga. So sekarang ni kawan-kawan semua kalau nak tahu kan isu apa kan, boleh je type dekat Facebook kan berkenaan dengan gender ketiga yang pernah viral. So boleh tengok kupasan yang sangat menarik lah yang diberikan oleh Puan Mardia Johari kita. Okey, dan yang specialnya lah, beliau juga seorang yang sangat aktif dalam penulisan berkenaan isu-isu hak asasi dan tunggu beliau bakal menerbitkan e-book sendiri. Okey, baik, kita dah boleh bersama dengan Puan Mar ke? Okey, Assalamualaikum Puan Mar Johari, Mardia Johari ataupun kita panggil sebagai Mar Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah sihat ke? Okay. Sihat ke Puan? Sihat, Alhamdulillah. Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Tajuk yang kita akan kupas hari ini Puan Mar berkenaan dengan hak-hak asasi manusia kan, tulisan hak asasi manusia dalam Islam, tulisan Syekh Abdul Ala Maududi. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan, hak asasi manusia ni selalu kadang-kadang selalu dipertikaikan lah macam mana kan, sedangkan kalau yang kita boleh share sikit, ni berkenaan dengan nak kata pentingnya berkenaan dengan manusia ni. Kalau di Singapura hak asasi haiwan pun diperjuangkan, apatah lagi mengenai manusia kan. Masih ada satu kes tahun lepas ke 2 tahun lepas melibatkan ada satu kucing yang dibuang daripada tingkat berapa saya lupa, dan tuan dia yang campak haiwan tu kan didenda. Tu di Singapura lah. Tapi macam mana dengan hak asasi manusia? Kita orang yang hidup, orang yang ni kan. So sangat best lah untuk kupas hari ni. Okay, baik, tanpa meluangkan masa, kalau saya cakap panjang saya boleh jadi panel kan. Tapi itu bukan bidang saya. Okay, ini bidang Puan Mardia Johari. Okay, baik, kita teruskan kepada soalan yang pertama berkenaan dengan boleh Puan terangkan secara ringkas berkenaan pengenalan dan sinopsis buku hak asasi manusia ini yang akan kita bedah pada hari ini. Mungkin boleh Puan Mar terangkan sedikit lah. Silakan Puan Mar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada host kita sebentar tadi, Saudari Ainin Sofia, moderator Saudari Nikno Nadira, dan yang saya hormati semua penonton yang sedang mengikuti sesi live kita pada pagi ini. Hari ini 19 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ceritakan serba sedikit ataupun Puan Mardia okey ke? Puan Mardia okey ke tu? Okey, sahabat sekalian, kita tunggu untuk Puan Mar kembali. Mungkin ada masalah teknikal sikit. Okey, biasalah kan bila dah musim sekarang ni ramai orang perlukan rangkaian internet. So jadinya kita tunggu supaya Puan Mar
mungkin akan kembali bersama kita sebentar lagi. Okey, sementara tu saya mohon kerjasama rakan-rakan sekalian yang sedang menonton ni boleh terus share, komen dan like lah berkenaan dengan kita punya program pada pagi ini supaya mendapat liputan yang meluas. Sebab tajuk pada hari ini, buku yang kita nak kupas ni bukan buku tajuk yang biasa-biasa, dia sangat penting. Kalau nak kita baca sendiri, boleh selepas ni boleh baca sendiri, cumanya best lah kan bila ada orang yang ceritakan terlebih dahulu sedikit kan apa yang sepatutnya hak asasi manusia kan. So kalau kita bukan background undang-undang ni mungkin susah sikit lah kan nak faham ada benda kan. So hari ni jangan lepaskan peluang untuk kita dengar apa yang Puan Murdia Johari yang akan kupas. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau sementara tu boleh komen. Okey tak? Mana-mana anda berada, komen okey tak kita punya live pada hari ni? Dan boleh komen daripada mana kan, daripada Johor ke, daripada Kedah ke, daripada Terengganu ke, mana-mana yang sedang menonton boleh komen. So saya boleh tengoklah dekat sini. Okay, kita masih menunggu Puan Murdia Johari untuk kembali bersiaran bersama kita insya-Allah. Oh, nak ke Langkawi. Okey, baik, berkenaan nak ke Langkawi. Okey, kalau kita tengok hari ni semalam dah ada sebenarnya kluster daripada Langkawi kan. So macam yang Majlis Perubatan Negara ada pesan, nak pergi bercuti boleh, nak pergi mana-mana boleh, tapi tetaplah jaga SOP, jaga kesihatan, jaga walaupun dah lengkap dos sekalipun kan. So kena jaga. Alhamdulillah pokok Sena Kedah clear. Okay, mohon Gerip Perak clear, Alhamdulillah. Okay, boleh teruskan untuk like, komen dan share kerana kita masih menunggu kita punya puan panelis kita untuk kembali bersama dengan kita pada hari ini. Okey, saya ulang siaran lah kan program kita pada minggu hadapan yang berhormat Datuk Hajah Mumtaz Maknawi merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita. Beliau merupakan Dewan Undangan Negeri DEMIT lah. Kalau orang Kelantan ni biasanya memang kenal lah dengan YB Mumtaz kan. So boleh log siap-siap pada Sabtu 10 pagi. Bukan saya calon orang, dia akan memang kepakaran beliau lah berkenaan dengan 10 wasiat dan sebagainya kan. So boleh war-warkan kepada kawan-kawan, boleh log the date, boleh log lah kita punya hari tersebut untuk dengarkan kupasan daripada yang berhormat. Bukan calon orang, susah nak book dia punya masa kan. Susah nak book dia punya masa. Okay, Alhamdulillah. Kita Puan Murdia dah kembali. Alhamdulillah Puan okey. Minta maaf. Okay. Line ada gangguan sedikit. Secara tiba. Okay, berserai. Okay, saya nak sambung soalan tadi soalan satu tadi berkenaan dengan pengenalan dan sinopsis. Saya harap kali ni tak tersangkut lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini buku ni. Okay, ini buku Hak Asasi Manusia dalam Islam, Syekh Abdul A'la Maududi. Baik, kita sekian lama kita hidup dengan ilusi bahawa hak asasi manusia ni adalah ciptaan barat. Dan kita sentiasa dengar ataupun percaya bahawa hak asasi ini berbunyi terlalu kebaratan dan liberal. Sedangkan hakikatnya kita lupa nak menggali hak asasi manusia adalah sebenarnya terkandung dalam ajaran Islam, diperkenalkan ataupun disampaikan oleh Islam 1400 tahun dahulu lagi. Dan buku ini bagi saya bersifat menjelaskan. Ia menjelaskan segala kekeliruan, ia menjawab segala kejahilan, ia memberi penjelasan berkenaan dengan sesuatu yang sekian lama kita mungkin terlepas pandang. Okay, buku ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang hak asasi yang sering kita sangka sebagai perjuangan barat sahaja. Sedangkan hakikat yang sebenarnya, hak asasi manusia adalah sesuatu yang diperintahkan dan diperjuangkan oleh Islam. Jadi penulis Syekh Abdul A'la Maududi ni cuba untuk memperbetulkan persepsi salah masyarakat berkenaan dengan hal ini. Dan penulis menceritakan secara terperinci tentang kesemua hak-hak asasi yang diperintahkan oleh Islam untuk dilindungi semenjak dari 1400 tahun dahulu lagi, bermula dari Rasulullah Muhammad SAW sehinggalah sekarang ini, sehinggalah ke akhir zaman,
umat Islam terikat dengan perintah Tuhan untuk menjaga hak-hak asasi manusia dan juga makhluk. Macam yang tadi moderator kita sebut berkenaan dengan kezaliman yang dilakukan terhadap makhluk, kucing kan. Bukan semata-mata hak asasi manusia, bahkan hak asasi makhluk. Itu diterangkan secara terperinci dalam buku ini yang mesti kita jaga sebagai umat Islam, sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Dan yang lebih menarik dalam buku ini adalah penulis membuat perbandingan antara hak asasi manusia idea barat dan hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Hak asasi manusia itu wujud, tetapi dalam naratif dan pandangan pihak yang berbeza, kadang-kadang terjemahannya berbeza. Jadi perbandingan itu dibuat oleh penulis dalam buku ini dan tak dapat dielakkan dalam buku ini terdapat banyak sindiran yang dibuat oleh penulis terhadap hak asasi barat yang bercanggah dengan perbuatan sebenar mereka. Seolah-olahnya apa yang mereka katakan, apa yang mereka angkat sebagai deklarasi itu dari sudut pelaksanaannya adalah tidak bertepatan ataupun bercanggah. Itu secara ringkasnya. Jadi kalau in shortnya buku ini menjelaskan hak-hak asasi manusia dalam Islam dan juga membuat perbandingan antara hak asasi menurut kacamata Islam dan juga menurut kacamata Barat. Itu secara ringkasnya. Okey, baik. Nampak tak dia punya apa sinopsis pengenalan dia pun sebenarnya dah menarik kan, berkenaan dengan macam mana kita boleh tengok dalam sudut pandangan barat dan pandangan Islam. Selalunya kita kalau merujuk kepada satu-satu sebenarnya banyak kan berkenaan dengan pasal berkenaan hak asasi manusia, cuma kita tak tahu mana satu. Kadang-kadang itu adalah idealis yang daripada barat kan, daripada barat dan juga Islam. So dengan buku ni kita boleh nampak perbezaan yang terutama dalam Islam lah kan, dalam Islam macam mana, yang sebenarnya macam mana, dan dalam yang barat, pandangan barat pula macam mana kan. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Okey, Puan. Okey, baik, apakah kandungan buku ini yang mesti kita ni tahu kan, yang diketahui oleh masyarakat khususnya generasi Muslim. Kita kalau macam silakanlah Puan Man untuk terus untuk mengupas berkenaan dengan apa yang kita ni perlu tengok dalam buku ni sebenarnya. Jadi okey, ni kita dah masuk round untuk membedah buku ya. Betul ya moderator? Betul. Okey. Baik, saya akan terangkan, mungkin saya akan ambil masa yang agak lama tetapi saya cuba untuk tidak terlalu lama lah. Sebabnya buku ni, buku Hak Asasi Manusia dalam Islam, tulisan Syekh Abdul A'la Al-Maududi ni sebenarnya dia ada 58 muka surat sahaja dan 5 bab. Tetapi kandungan dia terlalu padat. Setiap sentence atau setiap ayat itu adalah penting. Dia seolah-olahnya saya tak boleh nak tinggalkan satu baris ayat. Jadi agak mencabar proses untuk meringkaskan dan membedah buku ini untuk mudah difahami oleh penonton. Tetapi insya-Allah saya akan cuba supaya at least perkara-perkara pokok ataupun utama yang dikongsi melalui buku ini insya-Allah penonton dapat. Okey. Buku ini ada 5 bab. Dalam bab 1, buku ini dia mulakan pencerahan terlebih dahulu, diterangkan tentang rangka kerja politik Islam, demokrasi dalam Islam, tujuan negara Islam. Kalau kita mula-mula baca, kita mungkin terfikir apa kena mengena dengan politik, apa kena mengena dengan hak asasi manusia. Tetapi pada pandangan saya, rasionalnya kenapa penulis terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan rangka kerja politik Islam, demokrasi dalam Islam, tujuan negara Islam, sebab pelindungan hak asasi ini adalah berkait rapat dengan tanggungjawab negara terhadap warga negara. Sebab itu diterangkan dahulu berkenaan dengan politik, demokrasi dan negara, baru diterangkan berkenaan dengan hak asasi dalam Islam. Supaya kita nampak sebenarnya pelindungan hak asasi ini kena datang daripada mana yang utama. Jadi perlu kepada negara. Negara itu sendiri yang perlu bagi protection terhadap hak asasi. Negara perlu sedar akan kepentingan melindungi hak asasi ini, barulah boleh hak asasi ini dinikmati oleh setiap warga negara. Okey. Baik, bab 1. Bab 1 adalah memperkatakan tentang hak-hak asasi. Jadi secara prinsipnya penulis ni cerita Islam tak hadkan hak asasi based on sempadan negara sahaja. Okey, kalau kita hak asasi kita hak asasi rakyat Malaysia. Okey, negara jiran kita hak asasi rakyat Indonesia. Kita tak ada setengah kelompok mereka tak berapa memperdulikan ataupun mereka minta supaya orang lain tak pedulikan nasib orang lain yang bukan satu negara.
tak payah pedulilah dia orang asing kan. Dia bukan orang sini. Kita ni nak buat apa, nak tolong rakyat sendiri lebih penting daripada tolong rakyat asing. Sebab itu kadang-kadang keluar suara-suara bila kita bersuara untuk rakyat Palestin, ada yang kata kenapa nak sibuk-sibuk tentang orang Palestin sedangkan rakyat Malaysia lah pun masih ramai yang susah dan sebagainya. Jadi kerana ada satu pemikiran bahawa hak asasi itu terhad kepada sempadan negara. Jadi penulis dalam buku ini ditegaskan Islam, dari sudut Islam, hak asasi itu dia tak terhad kepada sempadan negara sahaja. Islam gariskan hak-hak asasi sejagat ni untuk manusia seluruhnya. Dia tak terhad pada warga negara, tak terhad pada satu-satu bangsa sahaja, tetapi manusia yang mesti dipatuhi dan dihormati dalam semua keadaan. Dan ini prinsip yang paling utama. Jadi hak-hak asasi yang paling asas Islam telah tetapkan. Ini kita kena tahu yang mana Islam dah garanti, Islam dah jamin hak-hak ini. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang mana selama ini kita mungkin ingat perkara itu hanya ada dalam undang-undang, ada dalam deklarasi hak asasi barat. Sedangkan Islam pun dah memberikan perlindungan ini. Yang pertamanya, darah manusia tidak halal ditumpahkan tanpa sebab yang kuat. Maksudnya tak boleh membunuh. Kecuali atas alasan yang kuat, contohnya kita bunuh dia sebagai hukuman sebab dia bunuh orang lain, yang tu boleh. Tapi kalau nak membunuh semata-mata sebab dendam, sebab apa-apa sahaja alasan yang lain, ia tidak dibenarkan dan dilarang keras dalam Islam. Seterusnya, hak asasi yang lain, tidak dibenarkan penindasan ke atas kaum wanita, kanak-kanak, orang tua, orang sakit ataupun orang yang luka parah. Dan juga kesucian dan kehormatan wanita mesti dihormati. Kalau orang tu lapar mesti diberi makan, yang tiada pakaian mesti diberi pakaian, yang sakit mesti diubati. Jadi semua hak-hak ini yang Islam gariskan ini tanpa mengira sama ada mereka daripada masyarakat Islam sendiri ataupun Muslim. Tak mengira agama, tak mengira bangsa. Okey, ini jelas ya. Dan huraian berkenaan dengan hak-hak ini akan dihuraikan pada bab yang seterusnya. Ini secara ringkas yang diberi oleh penulis sebagai permulaan di bab 1. Dan untuk negara Islam yang penulis kata, hak menjadi warga negara itu dia tak terbatas pada orang yang lahir dekat negara itu. Ini dalam konsep negara Islam lah. Ini penulis kongsi pandangan dia. Hak untuk jadi warga negara tu bukan berdasarkan orang kata apa, berdasarkan kelahiran. Dia lahir negara tu, dia adalah warga negara itulah. Tapi berdasarkan kalau seseorang tu Muslim, dia masuk kepada mana-mana negara Islam dengan niat dia nak tinggal di situ, secara automatik dia berhak untuk dapat segala keistimewaan yang ada dalam negara tersebut sebagai warga negara. Ini pandangan penulis ya. Dan setiap Muslim juga bila dia masuk dalam negara tu, dia tinggal dekat dalam negara tu, dia ada hak untuk jawatan tertinggi dalam negara Islam tanpa membezakan bangsa, warna kulit, kelas. Dia memang letak awal-awal penegasan bahawa kita tak ada apa-apa diskriminasi berdasarkan warna kulit, kelas ataupun bangsa. Tak ada golongan ni, golongan golongan megat ke tengku ke, golongan side ke, kita tak bezakan daripada sudut itulah. Okey, begitu juga dengan orang bukan Islam. Kita bercakap tentang orang Islam tadi di negara Islam, bagaimana pula dengan orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam, sama juga mereka juga turut dilindungi, yang mana mereka dipanggil zimmi sebab mereka yang duduk di negara Islam dipanggil mereka yang ada perjanjian. Okay, zimmi itu bermaksud yang diikat janji. Apakah perlindungan yang mereka dapat? Negara Islam telah membuat perjanjian dengan mereka untuk menjamin perlindungan terhadap mereka. Jadi mereka pun dilindungi, protected ya. Jadi dan seterusnya, negara Islam tak boleh, ini semua explanation dalam bab 1 ya. Negara Islam tak boleh mengganggu hak peribadi orang bukan Islam. Okey, yang ini saya pandangan yang agak saya fikir agak kontroversi bagi saya sebab ia tak sama dengan perlembagaan kita. Okey, menurut penulis, orang bukan Islam di negara Islam bebas memilih akidah mereka, bebas memilih ibadah dan perayaan mereka. Bukan hanya mereka boleh sebarkan agama mereka, mereka juga berhak untuk kritik Islam di dalam lingkungan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi saya cuma kongsikan sahaja pandangan penulis untuk membuat pertimbangan dan membuat stand. Itu adalah tugas para penonton. Kalau dekat Malaysia, undang-undang kita adalah orang bukan Islam dia tak boleh propagate, dia tak boleh sebarkan agama dia. Itu ada dalam perlembagaan. Jadi kalau ikut penulis, adalah sebaliknya. Okey. Hak-hak ini tak boleh diubah. Ada orang kita nampak ada soalan macam mana dengan penulis, kita bedah bagi habis dulu sebab ada banyak bab lagi ni di luar bab 1. Okey, hak-hak ini tak boleh diubah ya menurut penulis. Okey, dia bagi satu prinsip. Dia bagi satu prinsip yang sangat bertepatan. Kita kena tahu buku ni ditulis
yang ada pada tangan saya ni cetakan pertama tahun 1986. Saya tak tahu kalau ada edisi lain, tapi yang ada pada tangan saya ni cetakan pertama 1986, September. Tetapi apa yang dinukilkan oleh penulis dalam buku ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Masih kita lihat dan tuntut pada hari ini. Dia kata, walau bagaimana sekalipun negara bukan Islam menindas hak dan membunuh warga negara mereka yang Islam di negara mereka, negara-negara Islam tak boleh bertindak balas melakukan perbuatan yang sama tanpa hak atas warganya yang bukan Islam. So kita pernah dengar kan, ada satu idea apabila kita tengok masyarakat Islam dizalimi di India, di China, di Myanmar, kita ada satu idea, ada satu cadangan yang keluar daripada mulut rakyat kita. Kita kena buat perkara yang sama dekat non-Muslim dekat negara ini ataupun di negara-negara lain supaya kita jadi pengajaran kepada negara yang buat zalim kepada orang Islam di sana. Tetapi penulis dalam buku ini tegaskan tak boleh. Sebab mereka yang kat negara kita, dekat negara-negara Islam lain tak bersalah. Mereka hormat perjanjian, mereka hormat negara. Yang buat salah tu adalah pemerintah-pemerintah di negara lain. Jadi dia meletakkan satu sikap profesional, satu prinsip yang profesional di situ, bahawa walau bagaimana sekalipun kita geram tengok orang Islam diperlakukan di negara bukan Islam yang lain, kita tak boleh nak buat hukuman ataupun pembalasan dendam yang sama pada orang bukan Islam di negara kita ataupun di negara Islam yang lain. Itu bab 1 ya. Okey, boleh ya moderator? Kita nak masuk bab 2 je. Saya cuba lepaskan Okey. Tak apa, saya akan cuba untuk menyentuh pada poin-poin ataupun isu-isu yang penting lah, yang relevan pada masa ini. Okey, bab 2, bab 2 ni penulis buat perbandingan. Ringkas sahaja bab 2 ni, dia buat perbandingan antara peraturan hak asasi barat dan Islam. Okey, kata penulis pada kurun ke-20 bangsa-bangsa bersatu membuat deklarasi hak asasi manusia sejagat. Deklarasi hak asasi manusia sejagat itu dokumen yang mana dia dirujuk oleh seluruh negara-negara dalam dunia lah berkenaan dengan hak asasi. Saya percaya penulis sebenarnya merujuk kepada Universal Declaration of Human Rights, iaitu piagam hak asasi manusia sejagat. Dan pada masa ini, pada masa kurun ke-20 ni, mereka meluluskan resolusi mengutuk genosid ataupun penghapusan sesuatu bangsa. Tapi bagi penulis, dia komen DHR ni, Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat ni, yang menjadi dokumen antarabangsa ni, dia kata itu hanyalah semata-mata kenyataan kemahuan yang suci. Dia puji niat tu baik. Piagam tu ataupun deklarasi tu baik tujuannya. Tapi tak ada sebarang kekuatan fizikal maupun moral untuk dilaksanakan. Sampai sekarang, dia cakap ni sampai masa dia buat ucapan, dia tulis buku ni, masa buku ni ditulis. Tapi pada masa sekarang ni, tahun 2021 pun kita lihat realitinya betul. Hak asasi masih terus dicemari, walaupun resolusi PBB itu hebat-hebat bunyinya, kata penulis. Dan dari sudut pendekatan Islam pula, dia kata bila kita cakap tentang hak asasi manusia ni dalam Islam, dia hanyalah merujuk kepada hak-hak asasi yang dikurniakan oleh Allah. Yang mana Allah Ta'ala pilihkan dah melalui agamanya. Dia kata hak-hak yang dikurniakan oleh raja-raja, saya percaya dia merujuk kepada pemerintah atau majlis perundangan, boleh ditarik semudah ia dikurniakan. Dia kata maksudnya kalau ciptaan manusia ni dia boleh diubah lah, maksud penulis. Peraturan Allah adalah sebahagian daripada akidah Islam. Ia binding ataupun mengikat pemerintah-pemerintah Islam dan orang-orang Islam. Binding ni istilah yang saya gunakan lah. Dibandingkan dengan deklarasi hak asasi antarabangsa bagi penulis, ia tidak binding ataupun mengikat negara yang menjadi ahli. Lihat kat sini macam mana dia nak tunjukkan macam mana realistiknya ataupun macam mana implementasi hak asasi manusia dalam Islam boleh berjaya. Sebab dia kata UDHR ataupun piagam deklarasi hak asasi manusia sejagat ni tak mengikat. Walaupun konten dia, kandungan dia bagus, tapi dia tak boleh nak ikat negara-negara yang menjadi ahli. Sebab bukti yang nyata adalah kita tengok kuasa-kuasa veto boleh melanggar hak asasi manusia sesuka hati, tetapi apa tindakan yang boleh dibuat? Apa yang boleh dibuat? Israel sekian lama, berapa lama dia daripada tahun 1948 membunuh rakyat Palestin, penjarakan kanak-kanak, penjarakan wanita. Depan mata kita melihat, sebab zaman sekarang zaman internet, zaman teknologi, kita boleh melihat setiap hari apa sahaja yang berlaku, kezaliman yang berlaku di Palestin. Di situ bukti betapa deklarasi hak asasi manusia sejagat daripada barat ni, yang bagi penulis di asas oleh barat ni, tidak mampu mengikat, tidak mampu
tidak mempunyai sebarang kekuatan fizikal ataupun moral untuk dilaksanakan. Macam mana pula hak asasi yang menurut kacamata Islam ni boleh dilaksanakan? Sebab dia kata dia akan mengikat pemerintah Islam. Sebabnya peraturan-peraturan Allah itu adalah sebahagian daripada akidah Islam. Jadi kalau pemerintah Islam ni tak betul, dia bertanggungjawab dengan Allah. Dekat situ dia letakkan satu beban untuk pemerintah-pemerintah ni mesti buat. Dia tak boleh langgar macam tu. Okay? Okay, itu bab 2. Okay. Okay, kita yang bab yang paling panjang. Okay, jelas Okay, Jelas kita boleh baca sampai sini. Okay, bab yang paling penting adalah bab 3 dan bab 4. Okay, tak banyak dah. Okay, bab 3 dan bab 4 yang paling penting sekali sebab dia menceritakan tentang kesemua hak-hak asasi yang penting-penting Okay. Yang bab 3 diceritakan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia yang asas. Apa yang kita tahu? Kena tahu basic human rights. Okay. Kemudian bab yang keempat dia cerita apa pula hak-hak rakyat dalam negara Islam. Yang pertama dalam konteks hak kita sebagai manusia, yang kedua dalam konteks hak kita sebagai rakyat. Okey, kita pergi semua sekali dalam bab 3 ni ada 8 hak asas. Tapi saya hanya akan sentuh secara ringkas 5 sahaja. Okey, apa hak-hak asasi manusia yang mesti kita dapat dan mesti kita pastikan ia diperolehi oleh manusia lain juga. Yang pertamanya adalah hak untuk hidup. Semua kena jaga nyawa orang lain dan nyawa diri sendiri. Okay, pada muka surat 13 ni, penulis merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang bunuh seorang manusia bukan kerana orang itu bunuh orang lain dan bukan kerana membuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Itu value yang dia sampaikan. Bunuh seorang manusia tak ada beza dengan bunuh seluruh manusia. Sebab Allah Ta'ala memuliakan. Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita melindungi nyawa manusia. Seterusnya adalah Al-An'am ayat 151. Okay, pada muka surah 14 penulis kongsikan Bismillahirrahmanirrahim wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi nak bunuh manusia ni adalah sesuatu yang diharamkan. Nyawa manusia adalah satu hak asasi yang dijamin dalam Islam. Itu yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak asasi yang asas ataupun basic human rights adalah hak kepada keselamatan jiwa. Kita nak hidup satu. Kita nak hidup dalam keadaan selamat. Bukan hidup dalam keadaan tak selamat, takut, ada macam-macam penderaan, kezaliman yang berlaku. Apa penjelasan kepada hak kepada keselamatan jiwa ini? Tulis ulang balik ayat Al-Ma'idah ayat 32 tadi. Sama juga dengan kalau kita bunuh seorang manusia, kita sama macam kita bunuh seolah-olah kita telah membunuh manusia seluruhnya. Macam tu juga, maksudnya kalau kita bagi keselamatan jiwa kepada seorang manusia, sama seolah-olah kita melindungi seluruh manusia. Saya melihat relevannya di situ adalah apabila kita masing-masing menjaga manusia di sekeliling kita, maka dari itulah keharmonian ataupun keamanan alam ini boleh wujud. Sama-sama protect, sama-sama lindung, sama-sama hormat nyawa orang lain, keselamatan jiwa orang lain, barulah kita dunia ini mulai aman damai. Dekat situ seolah-olah kita melindungi manusia seluruhnya. Itu saya fikir dia punya matlamat besar, big picture daripada ayat ini. Okey, seterusnya menghormati kesucian kaum wanita. Kita sering kan gambarkan ataupun kita cuba dimomokkan dengan stigma bahawa Islam ini seolah-olah bersikap tidak adil kepada golongan wanita, seolah-olah bertindak menindas, mengongkong golongan wanita. Itulah yang cuba dimomokkan, yang didoktrinkan. Yang lebih sedih adalah ramai orang Islam yang percaya dengan stigma ni. Sedangkan perintah untuk menghormati kesucian kaum wanita ini adalah satu perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam. Dan penulis kata kita kena hormati kesucian kaum wanita ni, tak kira sama ada wanita negara sendiri, rakyat negara kita ataupun negara musuh. Walaupun negara itu bermusuh dengan kita, walaupun negara itu tak ada hubungan diplomasi dengan kita, kita tetap kena lindungi maruah wanita dia. Sama ada dijumpa wanita tu kat hutan ke, dekat bandar ke, tak kira sama ada wanita tu seagama ataupun atheist sekalipun, tak kira apa darjat wanita itu, hatta dia rela sekalipun, walaupun wanita tu rela diperlakukan begitu, adalah tak boleh, adalah dilarang untuk mencemarkan kesucian wanita tersebut. Dan penulis tegaskan dalam sejarah umat Islam tak pernah berlaku selepas tentera Islam menawan negara asing, tentera Islam berkeliaran memperkosa wanita dalam negara tersebut, tak pernah berlaku. Tapi kita lihat
dalam sejarah berlaku perkara ini. Apabila tentera menawan sesebuah negara, wanita di situ diperlakukan sewenang-wenangnya, diperkosa dan sebagainya. Tetapi cuba cek sejarah. Tidak pernah kita jumpa dalam sejarah tentera Islam pergi menawan sesebuah negara, mereka berkeliaran selepas menang untuk memperkosa wanita di situ. Tak pernah berlaku. Baik, seterusnya yang hak asasi yang ada dalam bab 3 ini, hak kepada keadilan. Sebab itu memang related ataupun sangat berkaitan dengan kita pada hari ini. Pada muka surat 20, hak kepada keadilan, penulis refer kepada Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Tengok Allah Ta'ala menggariskan satu prinsip profesional yang sangat profesional di sini, iaitu Allah memperingatkan kita benci macam mana pun seseorang itu, benci macam mana pun kita kat sesuatu kaum tu, tak kisah apa background mereka, apa sebab kita rasa benci kat mereka, jangan sesali kebencian tu menyebabkan kita tidak berlaku adil. Kita wajib berlaku adil pada orang yang kita sayang hatta kepada orang yang kita benci. Dan juga dirujuk surah An-Nisa ayat 35. Surah An-Nisa ayat 35, 135. Okey nah. Dia kata di sini ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusakum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Okay. Allah Ta'ala, saya pernah terdengar satu perkongsian yang mengatakan bahawa kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan hatta kepada diri sendiri, ibu bapa atau kaum kerabat. Sebenarnya kadang-kadang ada dalam situasi kita mungkin mampu berlaku adil dengan orang yang kita tak suka, tetapi kita susah nak berlaku adil dengan orang yang kita sayang. Sebab apa? Kita tend to be bias. Kita akan menjadi bias, kita akan cenderung untuk memberikan apa sahaja yang walaupun bukan hak orang yang terdekat dengan kita, kaum kerabat, mungkin keluarga kita. Tapi Islam tegaskan bahawa mesti kita wajibkan untuk berlaku adil. Tak kisah sama ada orang itu kita benci, kaum itu dibenci ataupun kepada orang yang terdekat dengan kita yang kita sayang. Okay? Baik, itu berkenaan dengan hak kepada keadilan. Dan ada satu lagi prinsip yang utama berkenaan dengan basic human rights adalah persamaan taraf manusia. Ini equality. Equality kalau dalam perlembagaan kita ada dalam artikel 8. Okay. Dan sebenarnya equality ni pun ada dalam Islam. Okay. Tapi sebab apa? Sebab kita jarang didedahkan, jarang disebut, jarang diceramah dan ditazkirah berkenaan dengan hak asasi manusia dalam Islam. Kita melihat ianya hak asasi manusia ni terlalu rare dengan kita. Kita lihat ia macam barat ni. Kalau kita cakap tentang hak asasi, kalau kita sebut pejuang hak asasi manusia je, kita nampak orang yang kita gelar liberal. Kita nampak orang yang kita gelar barat ataupun bukan Islam. Jarang sekali kita nampak pejuang hak asasi itu dari kelompok Islamis. Kenapa? Sebab kita yang meletakkan gap pada diri kita dengan perjuangan yang sebenarnya bersumberkan daripada Islam. Okey, kita rujuk pada Al-Hujurat ayat 13 penulis kongsi dengan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ni ramailah orang tahu kan. Maksud dia, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang lelaki, seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Jadi tak payah nak rasa hebat sangatlah sebab kita bangsa kulit putih sikit daripada orang lain. Kan? Kita ni bangsa kulit kuning langsat, kita ni bangsa kulit sawo matang, ataupun kita ni bangsa yang kita rasa ada keturunan-keturunan daripada Mat Saleh ke, ada keturunan raja ke apa, tak payah nak rasa macam tu. Sebabnya yang menciptakan kita Allah, dan tujuan berbeza-beza tu bukan untuk meninggikan darjat kita dan sebagainya, tetapi untuk berkenal-kenalan. Okay? Kalau semua sama je, kalau semua kulit sama je, dia akan jadi membosankanlah dunia ni kan. Jadi tujuannya adalah untuk berkenal-kenalan. Tetapi ketinggian ataupun level seseorang tu langsung tidak terletak kepada kulit, kepada bangsa, kepada bahasa dan sebagainya. Itu bukan satu kayu ukur kemuliaan dan ketinggian seseorang dalam Islam. Dalam Islam, ketinggian seseorang ke atas yang lain dalam Islam, macam mana kita nak tengok orang tu level dia tinggi ke, tak tinggi ke, rendah ke, hina ke, berdasarkan takwa, kemuliaan akhlak
dan kejernihan peribadi, bukan sebab warna kulit, bangsa, bahasa ataupun nationality, kewarganegaraan. Jadi dengan cara ini Islam menegakkan prinsip persamaan taraf di kalangan manusia dan menghapuskan akar umbi perbezaan berdasarkan bangsa, bahasa, kewarganegaraan dan warna kulit. Jadi dengan ayat ni Islam hapuskan siap-siap. Okey, kita diskriminasi berdasarkan semua faktor-faktor ni. Jadi yang ada hanyalah kemuliaan, ketinggian berdasarkan takwa. Kalau awak baik, awak lebih baik seseorang, lebih baik level dia. Tapi lebih jahat seseorang, lebih terkutuk seseorang, lebih hina level dia. Itu kali ukuran kita letakkan, ya. Okay. Jadi ayat Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 juga, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau orang yang paling bertakwa ni maksudnya dia paling baik lah. Dia paling menghormati hak-hak manusia lain, paling melindungi hak-hak manusia lain, tidak sesuka hati menceroboh hak manusia lain maupun hak makhluk. Kita ada situasi yang macam moderator sebut tadi, campak kucing tingkat atas tu. Tak ada situasi orang bertakwa dia tak buat macam tu. Itu level dia. Dan kita pun kalau duduk dengan orang bertakwa ni kita rasa selamat, kita rasa secure, kita rasa tenang. Itu kita lihat adil lah. Adil apabila Islam meletakkan KPI kemuliaan seseorang tu berdasarkan takwa, bukan berdasarkan semua ni darjat, bangsa, bahasa, semuanya warna kulit ni, bukan. Okey, selesai bab 3. Okey, dah selesai bab 3 kita moderator. Okey, kita dah masuk bab 4. Okey, bab 4 ni dia cakap pasal hak rakyat. Tadi kita cakap pasal hak kita sebagai manusia, basic human rights. Sekarang ni kita cakap tentang hak sebagai rakyat, hak sebagai citizens right lah. Okey, hak sebagai rakyat dalam negara Islam. Ada 14 semua. Okay, jadi kalau saya nak ceramah 14 ni saya takut. Saya takut nanti sampai pukul 1 sekejap lagi kan. Saya takut moderator dah hilang lagi saya cakap seorang. Okay, jadi sekarang ni daripada 14 saya nak terangkan 4 sahajalah. 4 yang betul-betul saya rasa berkaitan. Yang kita selalu dengar, orang selalu sebut kan sekarang ni. Okay, contohnya freedom of speech, freedom of religion, kan, kebebasan bersuara, kebebasan beragama, itu saya akan sebutkan lah. Okey, hak-hak rakyat. Apa hak kita sebagai rakyat dalam sebuah negara Islam? Dalam ataupun negara-negara Islam yang lain. Okey. Yang pertama sekali kita ada hak untuk bersuara. Okey, bukan tak ada. Kalau ada orang yang bangkitkan seolah-olah Islam ini menafikan hak bersuara sebab apa? Itu haram, itu tak boleh, itu salah. Kalau cakap ke hukum, itu sebenarnya adalah satu ilusi mereka ataupun dilusi mereka, which is perkara itu ada tidak betul. Kerana Islam memberi hak kebebasan bersuara, tetapi apa konteksnya dalam Islam? Islam beri kebebasan berfikir dan bersuara dengan syarat ia digunakan untuk sebarkan kebaikan, bukan kejahatan. Dan bahkan sebarkan kebaikan ini adalah satu kewajipan dalam Islam. Fair enough, kita rasa adil kan? Kita boleh terima tak kalau kebebasan bersuara itu digunakan untuk fitnah kita? Untuk maki hamun kita dekat media sosial. Kan mesti tak boleh kan? Masa manusia tu maki hamun orang, dia okey lah, dia kata hak bersuara. Bila dia kena maki pula, waktu tu dia sentak lah. Disentak, dia jiwa kacau. Waktu tu dia semua dia dah saman. Tapi kat situ jadi Islam menggariskan prinsip memberikan satu garis panduan yang cukup adil bagi kita. Bersuaralah sebebas-bebasnya selama mana suara itu adalah untuk kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf, menyuruh kebaikan, tetapi jangan bersuara kalau untuk kejahatan, kalau untuk kemungkaran. Kalau kita tengok surah At-Taubah ayat 71 yang mana penulis kongsikan di sini, Taubah ayat 71 ni, sifat orang-orang mukmin itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mereka larang kemungkaran ataupun kejahatan. Sama macam kita tengok orang itu membuat fitnah kepada seseorang, okey, tak baik macam tu, kita tegur dia. Itu kita suruh kepada yang ma'ruf dan kita juga mencegah kemungkaran. Jadi kalau prinsip kebebasan bersuara ini sebebas-bebasnya, contoh boleh di Perancis boleh menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya barangkali kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kutuk-kutuk, buat karikatur, hina macam-macam, dan kita tengok apa yang berlaku. Kan, berlaku pembunuhan sebab orang rasa provoke. Bukan kata Islam turut melarang kita orang Islam untuk menghina sesembahan orang lain. Kan, kalau kita hina sembahan orang lain, mereka nak hina agama kita pula. Dekat situ kita telah membuka satu ruang untuk merosak ataupun memporak-perandakan keamanan yang sedia ada. Sebab itu kebebasan bersuara ni dia bukan mutlak. Kebebasan bersuara ini mesti menjamin kemanusiaan. Kebebasan bersuara ini mesti menjamin alam itu
kekal aman dan aman damai. Kita tak boleh memberi kebebasan bersuara yang sebenarnya memporak-perandakan keamanan dan saling memijak-mijak antara manusia yang tidak manusiawi. Okay? Kebebasan bersuara itu mesti manusiawi. Jadi sekarang ni garis panduannya adalah menyuruh kebaikan dan tidak boleh bersuara untuk kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan beragama. Okay, ada orang menyangka bahawa Islam ini wajib beragama kan, mungkin mereka merujuk kepada murtad. Okay, tak boleh. Islam masuk dia tak boleh nak murtad, jadi tak ada kebebasan beragama. Salah sebenarnya. Salah bahawa tanggapan bahawa dalam Islam tak ada kebebasan beragama, sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 256 penulis telah kongsikan berkenaan dengan ayat Allah yang menegaskan satu prinsip la ikraha fid din. Okay, tidak ada paksaan dalam agama. Okay, umat Islam, kita alu-alukan mereka yang memeluk Islam. Tetapi umat Islam, kata penulis, hendaklah mengiktiraf dan menghormati mereka yang tak terima Islam. Tiada tekanan moral, sosial atau politik boleh dikenakan ke atas mereka agar berubah fikiran, dan umat Islam disuruh mengajak orang beriman menggunakan hujah. Itu Islam, Al-Quran sendiri mengajar kita untuk berhujah kan? Sebab Al-Quran itu adalah kandungan kitab yang mengandungi hujah-hujah. Okay? Jadi kita pun umat Islam diajar untuk berhujah. Bukannya menutup mulut orang ataupun memaksa orang mengikut ideologi kita ataupun keyakinan, keimanan kita dengan memberikan tekanan kepada mereka sama ada secara politik, sosial ataupun moral ataupun secara undang-undang. Jadi itu adalah prinsip Islam yang memberikan kebebasan beragama. Kita, macam yang saya dah sebut tadi, kita kena raikan. Kita kena hormat orang lain yang memilih keyakinan yang berbeza dengan kita. Tapi kacau dia nak beribadat, dia nak meraihkan apa-apa perayaan berkaitan dengan agama dia, kita hormat, tak boleh kacau. Okay? Itu kebebasan beragama yang diberikan oleh Islam. Okay? Kemudian pada muka surat 47, prinsip yang digariskan, yang dimaklumkan ataupun diceritakan oleh penulis ini adalah berkenaan dengan persamaan di sisi undang-undang. Seperti saya sebut tadi, artikel 8 Perlembagaan Persekutuan, equality before the law, persamaan di sisi undang-undang. Hak ini bukan ada dalam perlembagaan kita sahajalah, dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat ataupun Universal Declaration of Human Rights pun ada perkara ni, tapi sebenarnya dari Islam pun kita nak kata ada. Okay? Diskriminasi berasaskan darjat adalah salah satu jenayah besar dalam Islam. Okay? Dan pemerintah tidak mengatasi undang-undang. Kita rasa macam sounds familiar kan? Kita rasa macam ayat-ayat yang seseorang tu bila dia mempunyai jabatan yang tinggi, seseorang itu bila dia berkedudukan, dia boleh langgar. Kita lihat dia boleh mempunyai keistimewaan untuk merempuk undang-undang tu seperti rakyat biasa kan. Kita rasa macam familiar kan komen-komen tu di media sosial sekarang ni kan. Kenapa orang sekian-sekian boleh langgar SOP? Kami tak boleh kan, orang biasa ni nak rentas negeri pun tak boleh. Okey, yang tu jadi kita menyeru kepada mereka semua untuk bertakwa lah kan. Kita menyeru kembali untuk bertakwa, untuk kembali muhasabah, untuk kembali menilai tindakan-tindakan kita. Mungkin isu yang tidak seserius kes jenayah dan sebagainya, tetapi adalah sangat perlu untuk kita bertakwa dalam soal-soal yang walaupun kita lihat remeh, walaupun kita lihat kecil, sehinggalah ke isu-isu yang sebesar-besarnya, apa yang paling terbaik adalah tindakan yang paling takwa. Okay? Dan penulis tegaskan di sini, pemerintah tidak mengatasi undang-undang. Tak ada pemerintah yang above the law. Tak ada pemerintah yang sepatutnya dapat apa-apa keistimewaan dari sudut undang-undang mengatasi rakyat biasa. Dan penulis ini memperingatkan tentang hadis Nabi SAW. Nabi pesan, okay, dalam muka surat 47 saya bacakan, kata, seorang wanita dari golongan bangsawan ditangkap kerana mencuri. Perkara itu dibawa kepada Rasulullah SAW dan baginda disyorkan agar wanita itu diselamatkan dari hukuman sebab dia kan daripada golongan bangsawan. Kira yang sama sekarang ni, inilah orang kayangan kan. Jadi Rasulullah SAW bahawa umat-umat sebelum dihapuskan oleh Allah kerana mereka menghukum golongan awam kerana kesalahan-kesalahan mereka dan membiarkan golongan atas yang melakukan jenayah tanpa dihukum. Aku bersumpah dengan nama Allah yang nyawaku di tangannya bahawa jika Fatimah radhiyallahu anha anak Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Ingat ayat-ayat kata-kata yang sangat besar
prinsip yang sangat besar yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad anak aku sendiri mencuri, aku akan potong dia. Maksudnya Rasulullah tak mengenal istilah yang membezakan kayangan ataupun orang awam dalam melaksanakan undang-undang. Undang-undang adalah sama ada kita, sama ada seseorang itu pemerintah bertaraf ketua negara, bertaraf pemimpin masyarakat, JKK ke ataupun datuk-datuk ke ataupun orang biasa. Okey, sama dan sikap pilih kasih ataupun double standard dalam implementasi undang-undang itulah yang mengundang kepada kemurkaan Allah. Itu adalah reminder ataupun peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kasihi. Dan hak yang terakhir yang saya nak sentuh, hak rakyat di dalam negara Islam. Okay, ada 14, semua saya sentuh 4 saja. Yang hak yang utama ni saya nak kongsikan hak untuk menjauhi maksiat. Yang tu jarang kita jumpa lah. Which is mungkin dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat kita tak jumpa. Dia lebih kepada macam hak ataupun pilihan masing-masing. Apa yang dia nak buat ataupun dia tak nak buat, kita kena hormat, kita kena biarkan. Tetapi dalam Islam dia ada hak yang eksklusif dan khusus, iaitu hak untuk menjauhi maksiat, di mana pemerintah tak boleh memberikan satu perintah, arahan, polisi yang menyebabkan rakyat dia terpaksa buat maksiat. Maksudnya setiap undang-undang dalam negara, suruhan, polisi dalam negara itu mestilah dalam situasi yang bertepatan dengan ketaatan kepada pencipta, dia bukan sebaliknya. Okay? Kalau sekiranya rakyat diminta membuat sesuatu tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan agama, bertentangan dengan dalam arti kata yang bersifat maksiat, rakyat itu diberhak untuk melawan kerajaan pada masa itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis konstitusi yang la ta'ni makhluk fi maksiatil khaliq, prinsip dia itu kita tak dibenarkan untuk mengingkari Allah dalam mematuhi arahan manusia. Tidak ada istilah taat kepada makhluk dalam maksiat kepada penciptanya. Okey, itu adalah hak-hak rakyat di dalam negara Islam. Selesai bab 4 ni menderita? Bab 4 selesai. Okey, bab terakhir, bab terakhir lah. Okey, kita pun dah 10.55. Bab 5 ni ringkas je. Diceritakanlah secara ringkas hak musuh waktu perang, sebab hak perang ni seolah-olah kita dengar macam zaman datuk nenek kita dulu lah, zaman yang datuk nenek kita cerita makan ubi kayu kan, susah-susah zaman Jepun dulu kan. Tapi sebenarnya perang tu masih berlaku sekarang. Kita tengok apa yang berlaku di Myanmar, kita tengok apa yang berlaku di Palestin, di Syria, sekarang di Yaman, dan pelbagai lagi situasi yang seolah-olah perang dunia ketiga akan muncul kan. Jadi perang ni masih berlaku sehingga sekarang. Jadi hak musuh suatu perang penulis kongsikan, ada banyak juga lah yang kongsikan, cuma saya ringkaskan prinsip utama yang mana penulis kata peraturan yang dirangka oleh Islam ini menjadikan perang itu bertamadun dan berperi kemanusiaan. Kita cakap pasal perang, kalau ikut konsep pihak lain, kan, konsep pihak lain yang di luar Islam, matlamat menghalalkan cara, kan. Buat apa sahaja asalkan musuh kalah. Kita tak ada masa dah nak fikir ni, tak ada masa dah nak fikir jangan bunuh orang tu, jangan bunuh orang, bunuh je semua. Kan, betul lah. Hiroshima kena bom atom, kisah dah berapa keturunan selepas tu jadi cacat, manusia mati, tumbuhan, pokok mati, tak kira, asalkan menang. Kan, memang perbuatan yang begitu terkutuk sekali dan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tak masuk di akal kita. Tetapi Islam walaupun perang dia kata, dan Islam pun mencatatkan rekod, mencatatkan sejarah menang banyak peperangan. Bukannya kata Islam letak peraturan macam ni, Islam tak pernah menang, kan tentera Islam kalah. Tak. Tetapi peraturan-peraturan yang dirangka Islam ini menjadikan perang itu bertamadun dan berperi kemanusiaan. Bila Islam menang, rakyat di negara-negara yang ditawan tu boleh rasa selamat. Okey. Ini adalah apa yang telah ditunjukkan contoh oleh peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat, hatta di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, antara arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ingat, ini adalah prinsipnya. Selama mana ia berlaku, selama itulah kita tak boleh setuju arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Tak boleh bunuh orang-orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita. Jangan bunuh rahib-rahib yang berada di candi-candi. Jangan bunuh orang-orang yang berada di rumah ibadah. Ini antara larangan-larangan dalam Islam yang mengambil hak asasi manusia walaupun dalam fasa peperangan. Baik. Selesai. Saya kongsikan secara ringkas, saya bedah 5 bab dalam buku hak asasi manusia dalam Islam tulis Abdul A'la Maududi. Okay. Allahu a'lam.
Okey, baik. Dia macam masa tu berjalan sangat cepat kan. Tiba tengah kusyuk je apa penulis kita kongsikan berkenaan dengan bab yang ada dalam buku ni kan. Dia macam dah 50 minit rupanya kita bersiaran. Okey. Saya suka sikit untuk bukan kupas lah kan sebab saya bukan kepala saya untuk kupas, cuma saya nak sentuh sikit dalam beberapa bab ni kan. Contoh macam bab 1 tu kan. Saya tertarik apa yang penulis beritahu berkenaan dengan hak asasi ni dia tidak terhad kepada sempadan negara sahaja. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia ni kita tak boleh ambil tahu berkenaan dengan apa yang berlaku dekat orang Islam ni di luar negara kan. Tapi mungkin satu lah yang kita kena acknowledge rakyat Malaysia kita ni kan siri peperangan yang berlaku dekat Palestin. Saya rasa yang mungkin disebabkan PKP ni kita ni banyak masa dekat rumah kan. Kalau sebelum ni sebenarnya peperangan dekat Palestin sentiasa berlaku. Cumanya antara kita sedar tak sedar sahaja. Tapi bila yang dalam musim PKP ni kan kita muncul menjadi satu tentera barbarian sehingga boleh keluar hashtag Israel koyak kan. Maksudnya sebenarnya benda tu berlaku dah lama tapi antara kita sedar tak sedar kan. So nak katanya inilah salah satu yang dia ada lapat baik ada tempat tak baik kan, tapi maksudnya kita kena cakap jugalah kan apa yang paling terdekat adalah dekat Palestin, Myanmar dan Betul kita. dengan isu dia dan sebagainya. Contoh kan? Juga contoh yang lain yang Sila. Puan Mardia tengah bercakap. Dan contohnya juga macam dekat dalam Malaysia lah yang saya rasa agak dekat isu ni, contohnya hak pendidikan kepada rakyat asing. Rakyat asing yang duduk kat dalam negara kita. Ada cadangan-cadangan supaya diberikan juga hak pendidikan kepada parti pendatang asing tanpa izin anak-anak mereka. Tetapi ada yang bantah, apa kita bagi mereka bersekolah? Sedangkan sebenarnya tak salah pun kita berbuat baik dengan mereka. Mereka duduk kat Malaysia kan. Lagipun kalau mereka dapat pendidikan, mereka akan menjadi orang yang lebih bertamadun. Senang kita nak berurusan dengan mereka apabila mereka berpendidikan. Dan itu yang ditegaskan dalam Islam. Sepatutnya hak kemanusiaan ni merentasi sepadan negara. Walaupun mereka bukan negara Malaysia, mereka tinggal kat negara kita, tak salah pun kita nak bagi hak pendidikan. Itu salah satu contoh lah. Okay? Okay, saya setuju yang tu. Okey, dan yang seterusnya ada dalam bab 2 tapi dia macam sambungan juga dengan bab pertama, bab 1 kan. Yang saya suka untuk kita sama-sama tengok kan. Kuasa veto ni masih ada walaupun ada hak deklarasi yang dia tidak mengikat kan. Saya dengar apa yang pemerintah sebagai tahu kan tidak mengikat. Maksudnya walaupun berlaku peperangan yang melibatkan orang Islam ataupun bukan Islam kan, tapi tak boleh walaupun ada satu yang macam akta kan, tapi tak boleh mengikat. Maksudnya still lagi walaupun kita dah ada PBB dan sebagainya kan, tapi still lagi dah berapa lama Israel tu serang dan sebagainya, tapi benda tu still lagi menjadi dia seolah-olah hilang di mata dunia. Maksudnya orang tahu je berlaku kan, tapi tak ada apa pun yang boleh buat sebab ada yang dia orang menjadi satu macam immunity. Dia ada orang kata immunity lah, tak terkesan lah. Betul immunity. Seolah-olah immune lah. Immune kan. Dia immune kan. Maksudnya apa-apa jadi pun buat je apa-apa kan. Walaupun dah ada yang mengikat kan berkaitan dengan hak asasi manusia. Itu yang bab kedua. Okay, bab yang ketiga ni bab yang ketiga ni sangat menarik lah kan. Sangat menarik. Satu saya ambil daripada penulis sebagai tahu kan. Keadilan ni bukan disebabkan pangkat, bukan disebabkan rupa-paras, bukan disebabkan kita punya background dan sebagainya, tapi berdasarkan takwa kan. So nak katanya benda ni lah sebenarnya kita back to basic lah kita sebagai orang Islam kan. So saya macam best buku ni kan, mungkin saya kena baca supaya saya boleh mengupas bersama dengan penulis selepas ini kan. Okay, dan yang keempat, bab yang keempat antara bab ni banyak lah kan, banyak yang berkisahkan berkenaan. Saya nak satu-satu je hak bersuara kan. Kita tahu rakyat Malaysia ni bersuara kan. Kita sekarang kalau dulu mungkin bila tak ada media sosial, teknologi dan sebagainya, untuk bersuara ni agak sukar. Maksudnya apa-apa sahaja kita tengok melalui TV, televisyen sahaja kan, dan setengah orang sahaja yang boleh bersuara. Tapi bila dalam kita keadaan teknologi makin canggih ni kan, sesiapa sahaja bersuara kan. Tapi kalau dia tembak orang, ayat dia macam ni. Dia tembak orang tak apa, orang tembak dia balik, okey, hak bersuara. Saya kena bersuara sebab orang dah kecam saya kan. So nak katanya hak bersuara ni boleh dalam Islam dan sebagainya, cuma ke arah kebaikan kan. Bukannya menimbulkan provokasi dan sebagainya dan menyebabkan orang kata tak harmoni dengan rakyat Malaysia kita, tak harmoni dari sudut kita punya hubungan sama manusia. Okey, itu yang keempat. Saya tak sentuh banyak kan, kata nanti saya dah jadi penulis kedua. Okey, dan yang ketiga berkenaan yang keempat berkenaan dengan menjauhi maksiat lah. Okey, benda ni kadang-kadang kita dia kan apabila kita dengar satu kan, tak apalah, kubur dan lain. Tapi sebenarnya dia adalah merupakan salah satu dalam hak asasi sebenarnya kan. So, maksudnya tanggungjawab kita juga untuk sesama kita mencegah dan sebagainya kan.
Yang keempat dan yang kelima berkaitan dengan perang. Saya sangat setuju dengan apa yang Puan beritahu kan. Dia tak jauh pun. Dia memang masih berlaku dan sedang berlaku. Apa yang berlaku dekat Palestin sekarang pun benda yang sama kan. Bunuh wanita dan sebagainya. So benda tu tak ikut. Dan saya suka apa yang Puan Bernice beritahu berkaitan dengan bukan kata tentera Islam bila ikut apa yang Rasulullah beritahukan, kalah. Kita menang je kan. Maksudnya mendamaikan, mengharmonikan peperangan itu dari sudut bertamadun. Itu yang saya suka. Peperangan yang sudut bertamadun ni perang ni kan. Perang apa tapi sudut bertamadun. Okey. Itu sahaja yang untuk bab yang untuk soalan yang kedua. So kita ada masa sikit saya rasa sebab tadi saya start dalam 10-7 minit. So saya ke soalan yang ketiga tapi boleh apa penulis rangkumkan sekali lah kan. Okey. Banyaklah tadi kan yang Puan dah bagi tahu berkenaan dengan dalam bukunya sebagainya kan. Okey. Tapi nak kata betapa besarnya pencerahan mengenai hak asasi manusia, terutama sekali memperbetulkan kembali cara pandang terhadap hak asasi manusia mengikut perspektif Islam yang betul yang disampaikan melalui buku ni. Saya rasa itulah yang menarik. Mungkin Puan penulis kita boleh kongsikan sedikit apa sisi pandang Puan mengenai penulis buku ini. Sebab tadi Puan yang banyak kan. So apa pandangan Puan sendiri? Silakan Puan. Dan penulis ke? Tak jelas ni. Pandangan penulis. Sisi pandangan Puan mengenai penulis buku ini. Saya ceritakan sedikit lah mengenai penulis ya. Sebab buku yang membawa mesej yang besar ditulis oleh orang yang hebat kan. Jadi penulis buku ini adalah Sayyid Abdul A'la Maududi, lahir pada 25 September 1903 dan penulis meninggal dunia pada 22 September 1979. Long time ago 1179 ni Nikno tahu duduk mana lagi kan? Belum. Kan? Jadi penulis ni merupakan salah seorang ulama abad ke-20, merupakan pengasas pada Jamiat Islami, sebuah gerakan Islam. Dan Maulana Maududi merupakan seorang ahli falsafah, sastrawan. Dia bukan ulama sahaja, dia adalah seorang ahli falsafah, sastrawan dan aktivis yang aktif dalam pergerakan perjuangan Islam di seluruh dunia. Dan yang saya suka sangat saya suka sangat bila baca biodata Syekh Abdul A'la Maududi ni, Maulana Maududi ni, orang panggil, orang refer sebagai Maulana Maududi sebab ayah dia bernama Ahmad Hassan adalah seorang peguam. Saya rasa semangat itu. Okay, dan penulis ni mahir berbahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Inggeris dan bahasa Urdu. Okay, banyak bahasa dia kuasai. Kita boleh bahasa apa je majoriti. Okay, bahasa apa je kita boleh. Okay, dan latar belakang awalnya adalah bekerja sebagai wartawan dan editor surat khabar. Okay, kalau kita baca kita bukan ustaz kan, tapi sebenarnya ilmu agama ni dia merentasi kerek kan. Latar belakang penulis ni adalah sebagai wartawan, editor surat khabar. Dan Maulana Maududi terlibat dengan gerakan menentang penjajahan British, bermula dengan lawan British dahulu, lawan koloni dulu, dan sumbangan yang sangat besar, amal jariah yang sangat besar yang dibuat oleh penulis adalah menterjemah dan mentafsir Quran ke bahasa Urdu. Okay. Tahun 1941, Maulana Maududi asaskan Pertubuhan Jamiat Islami untuk kembang Islam sebagai satu hidup di Asia Selatan dan dia adalah Presiden Jamiat Islami ya. Dan antara sejarah penting yang saya rasa kalau sebut Maulana Maududi ada satu sejarah penting yang kita semua kena tahu, kita kena bila sebut kita kena relate dengan dia adalah Syekh Maududi adalah seorang figure yang tidak menyokong idea penubuhan negara Pakistan yang terpisah daripada India. Kan dulu Pakistan dan India dah bergabung, nak pisahkan Pakistan untuk hak orang Islam, India bagi kepada orang Hindu. Maulana Maududi tak setuju. Dia adalah antara watak-watak yang memberikan pandangan tidak bersetuju ataupun menentang idea ini sebab bagi dia Islam boleh hidup dan berkembang di mana sahaja. Tak semestinya pada dalam negara Islam. Tak semestinya pada negara itu majoriti umat Islam baru Islam boleh hidup dan berkembang. Bagi Maulana Maududi berpisah dengan India ni akan menjejaskan usaha dakwah Muslim kepada bukan Muslim. Dan Maulana Maududi ni ditahan dan dipenjarakan berikutan ucapan dan tulisannya yang mahukan Islam tulen. Ucapan penulis ni tersebar di seluruh dunia seperti Kairo, Damascus, Amman, Mekah, Madinah, Jeddah, Kuwait, Istanbul, London, New York, Toronto dan banyak lagi, dan meninggal dunia pada tahun 1979. Itu saja dulu tentang penulis. Okay, kita sebenarnya kita dah
masa kita dah tamat. Cumanya saya sikit. Mungkin 2 minit saya bagi minta puan panelis untuk jawab kan, puan model untuk jawab. Berkenaan dengan buku ni kan, apakah mesej besar yang sepatutnya pendengar dapat daripada sesi bedah buku ini, dan puan boleh simpulkan sikit lah berkenaan untuk mengakhiri slot bedah buku kita pada hari ini. Silakan puan, 2 minit. 2 minit je saya bagi. Baik. Saya cuba kurang boleh 2 minit, okey? Okey, apa mesej besar yang perlu dibawa oleh buku ni? Okey, buku ni tipis tetapi mesej sangat besar yang mana kita semua pada hari ini perlu menyiasati, terutamanya masyarakat Muslim perlu menyiasati bahawa perlu berhenti memberikan eksklusif hak asasi manusia ni kepada Barat dan golongan yang kita anggap liberal. Tanpa kita cuba untuk memahami mengenai hak asasi manusia itu sendiri dengan sebenar-benarnya bahawa ia adalah tuntutan agama Islam. Berhenti associate hak asasi manusia ni semata-mata dengan Barat. Ia adalah tuntutan Islam, ajaran Islam, apa yang kita mesti serukan, apa yang kita mesti sampai dan tegakkan. Oleh itu kita perlu menjadi duta Islam untuk menegakkan hak-hak kemanusiaan dan membawa mesej sebenar berkenaan perlindungan Islam terhadap hak asasi manusia. Jadi sampaikanlah risalah kebenaran ini dengan cara dan kemampuan masing-masing bahawa hak asasi manusia itu adalah ajaran Islam yang mesti kita tegakkan, lindungi dan sampaikan dengan seluas-luasnya. Allahu a'lam. Okey, itulah ayat terakhir daripada puan panelis kita berkenaan dengan pandangan apa yang perlu kita tengok pada hari ini. Yang hak asasi manusia ni jangan kita orang kata mental block yang bahawa hak asasi ni adalah diperjuangkan oleh Barat sahaja. Sedangkan sebenarnya hak asasi manusia adalah tuntutan kita daripada Islam, dalam Islam itu sendiri. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini berkenaan untuk siri yang ke-36 ni kan. Untuk siri yang ke-36 ini itu sahaja perkongsian untuk pada hari ini. Kita jumpa lagi, bukan jumpa saya ataupun memang kita jumpa lagi di slot yang sama pada minggu hadapan dengan tajuk yang seterusnya lah, dengan kita dah iklankan tadi sebentar tadi. Itu sahaja, mohon maaf di atas kekurangan sepanjang mengendalikan slot pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Mardia Johari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.